lagi Okey, sekarang dah rakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, saya adalah Cikgu Firdaus. Intro sekali lagi. Kan, tak payahlah. Okey, hari ni kita nak belajar pasal fungsi. Baik. Admat, sebenarnya ramai yang kata susah. Sebab apa? Dia susah sebab awak guna cara salah. Faham ke? Dia akan susah bila awak guna cara salah. Once bila kamu belajar dengan saya akan mengajar awak cara guna pula. Cara belajar AdMath dengan cara betul. Walaupun saya akan cuba untuk habiskan silibus, sebenarnya saya akan ajar juga kamu supaya kamu boleh menghabiskan silibus kamu dengan sendiri. Faham tak? You can do by your own. Habiskan silibus dengan cara kamu sendiri. Boleh faham? Jadi kamu tak perlu nak tunggu cikgu untuk ajar habis semua. But you can do it by yourself. Itu yang saya akan cuba untuk ajar. Faham ke? Jadi jadi itu yang saya akan buat. Alright, kenapa saya tubuhkan teaching class online ni? Padahal sebelum ni saya buat intensive mentoring class saja. Okey, sebabnya adalah ramai pelajar-pelajar saya yang mengadu bahawa dia tak habis silibus masa form 4. Siapa yang macam tu? Cuba angkat tangan. Dia dah form 5 sekarang, tapi tahun lepas tak habis silibus. Ada, Hidayah tak habis silibus. Seorang. Siapa lagi? Ada? Seorang je. Semua habis silibus. Ada yang tak habis silibus. Maksudnya, silibus tahun lepas tak sempat habis. Ada tajuk yang cikgu tak sempat ajar. Ada tak? Ramai tak macam tu? Okey, ataupun sempat habis silibus tapi apa pun tak tahu. Kan? Ada tak? Bagi thumbs, bagi thumbs. Habis silibus tapi haram saya nak faham. Cikgu ajar laju sangat. Kadang-kadang cikgu bagi datang sikit suruh kita buat sendiri je. Kan? Buat sendiri pun tak tahu. Tiru jawapan ada tak macam tu? Ada. Oh, ramai yang macam tu kan. Alright. Jadi apa yang saya buat ni adalah okey, kita akan cover kalau yang form 5. Okey, kalau yang form 5 saya cadangkan untuk awak ambil dua-dua kelas. Okey, kelas form 4 dan kelas form 5. Macam mana kita buat? Macam mana? Okey, faham rancangan kita Saya akan cover silibus. Saya akan cover silibus form 4 hari Jumaat, form 5 hari Sabtu. Kita akan habis silibus form 4, fungsi, habiskan silibus form 5. Maknanya dalam seminggu mungkin 2 kali kita akan terus habis 2 tajuk terus. Faham tak? Form 4, form 5, form 4, form 5, form 4, form 5. Dia akan habis. Dan bulan 5 sampai bulan 10, bulan 11, setarget akhir bulan 10 dah habis silibus form 4 dan form 5. Faham tak? Faham Tapi saya akan cover bahagian tajuk yang kritikal dahulu. Maksudnya yang tak kritikal saya tak akan cover lagi. Maksudnya saya akan cover tajuk-tajuk yang sangat kritikal dahulu. Okey, barulah saya akan cover tajuk-tajuk yang kurang kritikal nanti bulan 9, bulan 10 baru saya akan cover tajuk-tajuk tu. Faham ke semua? Boleh faham? Boleh Jadi, dengan kata lain, insya-Allah dalam masa seminggu tu boleh jadi awak akan habis dua bab terus. Okey, settle insya-Allah. Alright. Saya tidak akan go through satu persatu topik, tetapi saya akan go through pada bahagian yang kritikal dalam topik itu sahaja. Faham ke? Maksudnya dalam tajuk fungsi, apa yang wajib awak faham? Apa biasanya pelajar salah faham? Apa pelajar yang sebenarnya menyebabkan tajuk ini jadi susah? Apa yang sebenarnya pelajar selalu keliru? Saya akan cover bahagian itu sahaja. Faham ke? Dan saya akan bagi suggestion apakah latihan yang sesuai untuk awak buat. Boleh guys? Faham? Faham Ke laju sangat saya cakap. Faham Kalau faham, bagi thumbs. Boleh? Alright. Mudah-mudahan usaha ini akan dapat dibantu oleh Allah SWT mempermudahkan urusan kita. Untuk kita faham tajuk pada kali ini. Boleh Okey, saya percaya ramai yang ada masalah dengan tajuk fungsi. Terutama sekali adalah pelajar yang masuk MRSM. Siapa daripada MRSM?
Ada MRSM atau sekolah sains ada? Ada tak? Okey, masalah tak fungsi. Sebab apa? Cikgu tak ajar. Dia suruh awak belajar sendiri. Setuju tak Sofia? Sofia setuju? Belajar sendiri je tajuk ni. Kan? Tapi bila awak belajar sendiri, awak keliru. Ada satu bahagian yang sebenarnya yang jadi masalah. Okey, kebanyakan pelajar daripada MRSM dan SBP datang jumpa saya memang ada masalah tajuk ini. Padahal, please guys, dengar betul-betul. Tajuk fungsi sangat-sangat penting dalam MS. Inilah core dalam MS yang awak semua kena kuasai dulu. Tahap 5, faham Okey, saya akan selalu guna bahasa yang sebenarnya saya nak awak faham bila saya kata tajuk itu adalah tahap 5. Bermaksud super penting. Faham Super penting. By hook by crook, you have to understand. Kena faham. Kalau tak faham tajuk ini, dia akan melarat berjangkit-jangkit dengan tajuk lain. Betul tak Sofia? Sekarang tajuk lain pun jadi susah sikit kan nak belajar. Sebab ada benda bab yang kita tak faham tentang ini. Setuju ke tak setuju? Betul. Sofia pun dah kata, ya betul. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak mula sekarang? Ready guys? Biasalah kelas yang pertama banyak membebel dulu mula-mula. Bersedia? Jom kita nak start lah. Tajuk fungsi. Alright. Dua orang je ready. Kalau saya kata bersedia, maksudnya pen, kertas, kalkulator. Pen, kertas, kalkulator. Sedia? Dah. Jadi kalau semua tu dah ada, bagi je thumbs. Tak ada masalah. Bila saya nampak dalam 4-5 orang dah bagi thumbs tu, maksudnya saya akan terus go on je. Okay. Hidayah kata, sir, tapi diorang still dapat result bagus kan? Tak semestinya juga. Awak tak tahu yang berlaku dekat SBP, ramai juga yang gagal. Kan, MRSM. Betul tak Siti Batrisha? Kan, berbondong-bondong juga yang gagalnya. Kan? Tapi ramailah yang A. Kan? Tapi tak seteruk sekolah kebangsaan lah. Sekolah kebangsaan biasanya insya-Allah seorang A ataupun seorang lulus, yang lain gagal insya-Allah. Termasuklah sedudu tengok Sofia pun dah setuju. Kan? InsyaAllah saya dah 12 tahun mengajar ni, insyaAllah saya tahu. Okey, baik guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk fungsi. Okey, first of all, kenapa sebenarnya kita nak kena belajar fungsi? Okey, kenapa kita kena belajar fungsi? Fungsi ni memang sangat penting dalam real life kehidupan kita. Sebab dia merangkumi semua, almost all everything benda yang berfungsi. Contoh, apa fungsi lampu? Untuk keluarkan cahaya, betul? Nak keluarkan cahaya. Okey, cahaya. Tapi, bila nak keluarkan cahaya, mesti ada sesuatu menyebabkan cahaya tu boleh keluar. Faham? Kena ada current. Kalau kita adjust current, maka cahaya tu boleh jadi terang, boleh jadi malam. Betul? Setuju? Siapa setuju bagi thumbs. Okey. Jadi maknanya current tu kita ubah untuk kecerahan cahaya. Bermaksud kita ubah sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Betul? Itu fungsi. Faham tak? Faham Okey. Yang kedua, air condition. Sejuk. Rasa sejuk dekat dalam rumah. Sebenarnya kita adjust dia punya remote. Kita bukan adjust remote. Sebenarnya kita tekan temperature. Okey, kalau boleh 15 kita tekan. Tapi tak boleh, sampai 16 je boleh. Kan? Tekan sampai 15. Dan 16. Kan? Lepas tu duduk menggigil-gigil dalam bilik. Kan? Apa yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya kita sedang tukar setting. Tukar setting. Nilai, sesuatu nilai. Suhu. Dan apa yang berlaku? Remote control tu akan transfer the information. Dan kemudiannya air condition kita pun baca.
Okey, 16 darjah Celsius. Dia pun proses. Dan keluarkan angin 16 degree Celsius. Faham ke? Itu adalah hasil. Dia ada input masuk dan dia ada hasilnya keluar. Faham ke? Itu fungsi bagi air condition. Faham ke? Alright. Kalau kita nampak tadi, contohnya dia melibatkan satu kilang. Di mana kita masukkan input, dia akan keluarkan out. Faham guys? Faham tak ni? Ini boleh tulis bersama-sama dengan saya. Kalau masukkan durian kat sini, dia keluar output pulut durian. Macam tu lah. Pandai-pandai lah. Saya tulis kan? Pulut durian. Kalau masukkan mangga. Teruk sangat mangga sini. Macam mana? Harum manis. Okey. Biasalah cikgu Ahmad bukan cikgu seni kan? Lukisan dia memang teruk sikit. Okey. Alright. Okey. Siapa AP? Belum mute lagi AP? Okey. Baik. Okey, dah. Alright. Okey. Sekarang. Kalau mangga masuk dalam kilang, dia keluar pulut mangga. Pandai. Dia keluar pulut mangga. Kalau jagung, keluar pulut jagung. Kalau apa saja, dia akan jadi keluar pulut apa saja nanti. Tapi kalau masuk sepanah dalam ni, apa jadi? Maaflah. So ni bodoh sikit melukis kan? Okey, baik. Jadi, keluar sini kan? Takkan jadi pulut sepanah. Kan? Boleh jadi pulut sepanah? It's not happen. Actually sebenarnya dalam fungsi ini, kilang ini, dia boleh menghasilkan pulut durian. Tetapi ada setengah-setengah input unvalid. Faham ke? Setengah-setengah input yang dimasukkan adalah tidak boleh digunakan. Faham ke? Faham ke tak faham guys? Faham? Dia ada nilai tertentu bila kita masukkan ke dalam fungsi, dia tak boleh proses. Invalid. Faham tak? Nanti saya cerita. Okey. So maknanya kilang ini adalah fungsi. Fungsi apa? Untuk mengakhirkan. Faham ke tak faham guys? Boleh? Boleh faham? Okey, kita pergi satu contoh. Sebenarnya. Asas ini memang sangat penting untuk awak faham. Okey. X tambah dengan 2. Guys, tengok. Bila saya masukkan 1, maka jawapan dekat sini apa? Semua boleh jawab, betul tak? 1 masuk dalam ni, dia akan jadi jadi 3. Betul? Okey. 2 masuk dalam ni, dia jadi 4. Masuk 5, dia akan jadi 5, 6, 7. Dia akan jadi 7. Okey. Tak masuk apa-apa, saya tiba-tiba boleh lapang kat situ. Okey, baik guys. Tengok. Ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah input. Ini adalah output. Okey, ini adalah input, ini adalah output. Di mana kita ubah dia untuk menghasilkan output. Macam tadi, current. Kita ubah dia supaya lampu kita jadi terang atau jadi malap. Faham ke? Jadi terang atau malap. Maknanya current itu adalah X. Dan cahaya itu adalah Y. Faham tak? Faham. Oh, baru faham hari ni. Faham bagi thumbs. Okey. Jadi, apa benda dalam dunia ni yang melibatkan fungsi? Banyak gila. Betul tak? Nampak tak? Banyak gila benda yang melibatkan fungsi. Asal benda tu berfungsi. Faham Kalau tak ada fungsi, maknanya macam tu lah. Kan? Tak ada fungsi, dia bukan fungsi lah. Boleh? Faham Alright, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so daripada sini, kita kena tahu.
Bila melibatkan ini, apa yang fungsi itu? Inilah dia. Inilah fungsi. Faham guys? Inilah fungsi. Dan ini ada nama dia. Iaitu domain dan kodomain. Ini namanya domain dan kodomain. Kodomain. Oh, kejap. Siapa belajar dalam bahasa Inggeris? Bagi Tams. Dia belajar dalam bahasa Inggeris. Okey, Siti Batrisha, Fariha. Ada berapa orang? Okey, that means saya kena guna bahasa Inggeris juga. Okey, function. Function. Jangan risau, don't worry. Masa dekat sekolah dulu, saya mengajar dalam bahasa Inggeris. Tapi bila dah buka Pro MI Academy, ramai pelajar saya bahasa Melayu pula. So sekarang ni, saya bercampur-campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tengok dah bercampur dah. Saya kadang-kadang tak perasan. Tapi kira halal lah, korang boleh faham Boleh? Oh, Darwish pun dalam bahasa Inggeris. Okey tapi bila saya terangkan boleh kalau kodomain dalam bahasa Inggeris nama dia C. Kodomain. Domain lah. Sama. Alright. Baik. Saya nak tanya satu benda. Okey. Siapa yang pernah join kelas fungsi hari tu memang dia tahu jawapan dia. Kodomain. Dia ada dalam ni adalah image. Kan? Ini adalah objek. Saya nak tanya, objek dengan image, objek dengan domain. Adakah sama? Okey, sila tarik jawapan awak. Sama tak objek dengan domain? Dulu saya tanya pelajar form 5 dan nak SPM dah. Objek dengan domain sama tak? Sama. Lepas tu ada setengah kata, tak sama. Lepas tu saya kata, okey, siapa kata sama? Siapa kata tak sama? Lepas tu, siapa kata dia confused? Kan? Saya tak pasti je. Kan? Jawab je tak pasti, tak ada masalah. Dan jawapan selamat, saya tak pasti. Fair. Kan? Ada tak macam tu? Kan? Quratun husna. Kan? Izzati pun tiba-tiba tukar jawapan. Dauris. But tak faham. Macam mana ni? Kan? Objek dengan domain pun tak faham, macam mana nak belajar yang lain? Guys. Okay. Baik. This is very important part yang sebenarnya awak kena faham dulu sebelum awak nak belajar yang lain. Boleh jadi inilah yang menyebabkan awak tak faham maths yang lain. Boleh faham? Guys, boleh faham apa? Memang tak faham lagi. Okey, saya bagi tahu. Okey, contoh objek dengan domain. Okey, Upin Ipin. Upin Ipin. Objek. Domain, durian runtuh. Kampung durian runtuh. Saya nak tanya, Upin dengan Ipin ni sama tak dengan kampung durian runtuh? Sama ke tak? Sama? Sama? Berani awak kata sama? Okey. Sekarang dah faham dah? Sekarang dah faham belum? Okey. Domain ni adalah menunjukkan kampung. Satu kampung. Semua sekali. Okey. Dia adalah, ini, objek ni adalah, dia tidak sama. Objek ni adalah elemen. Elemen kepada domain. Faham ke? Faham? Objek adalah elemen kepada domain. Faham dah sekarang? Faham? Dan objek bukannya domain. Dia adalah ahli kepada domain. Faham ke? Dia adalah ahli. In English, we call the element in the domain. Element in the domain. Ingat kampung dengan upin-ipin. Faham ceritanya? Okey, sekarang bila kita dah faham ceritanya, barulah kita boleh senaraikan. Kalau dia nak objek, maka kita boleh senaraikan kat sini. 1, 2, 5. 1, 2 dan 5.
Okey, ada kurungan tak? Ada kurungan? Tak ada sebab dia elemen. Tapi kalau domain benda yang sama. 1, 2, 5. Saya nak tanya, ada kurungan tak? Ni kurungan set ni. Ada kurungan. Sebab apa guys? Sebab apa? Domain ni adalah set bagi objek. Faham tak? Faham tak? Domain adalah set bagi objek. Sekarang, sama tak objek dengan domain? Dah dapat? Baru faham hari ni Siapa baru faham hari ni? Bagi thumbs. Baru faham hari ni. So, alright. Nasib baik masuk kelas. Baru tahu hari ni. Okey. Oh, ramai juga. Ramai rupanya baru tahu hari ni. Okey, baik. Alhamdulillah. Bila kita faham, baru kita seronok belajar. Betul tak? Faham barulah kita tak menghafal. Siapa dekat sini dia hafal sebelum ni? Oi, ini domain mesti ada kurungan. Sebab apa kena ada kurungan? Tak, sebab saya hafal. Tak tahu kenapa dia ada kurungan. Tapi cikgu kata domain adalah ada kurungan. So, saya hafal ada kurungan. Siapa buat macam tu? Oh, dah jumpa dah. Rupanya ada yang hafal Hafal Oh bukan seorang, 2 orang, 3 orang. Oh ramai. Jangan hafal, faham? Jangan hafal. Lahirkan ramai pelajar A at Maths. Tak pernah ajar hafal formula. Faham guys? Tak pernah ajar hafal formula. Bear in mind. Kalau ada benda yang kata, okey ini hafal. So maknanya itu bukan cara That is not my style. Itu bukan cara Sebab jenis orang yang selalu lupa formula. Selalu lupa formula. Jadi tak ajar hafal formula. Tapi ada kaedah untuk terhafal formula. Okey, ada kaedah untuk terhafal formula. Siapa yang follow sepunya kelas, insya-Allah dia akan dapat satu persatu bagaimana kaedah untuk terhafal formula. Okey? Boleh? Dapat tak? Best tak? Dalam MAT ni, satu perkara besar adalah hafal formula, betul? Ada pelajar tu, dia tak faham, dia pergi hafal jalan kija. Jalan kija. Dia hafal jalan kira. Siapa pernah buat macam tu? Sila ngaku. Ada tak? Sebab dia dah belajar, tak faham. Macam mana dia dapat macam tu, step-step tu, dia pun hafal. Ada? Ada rupanya. Korang tak payah bohong. Dulu masa form 4, pun sama. Pergi hafal juga macam korang. Sebab belajar tak faham. And then pergi hafal. That is the big disaster. Faham tak? Big disaster. Lepas tu hafal-hafal lupa kan? Betul tak Fadilah? Kan dalam exam dah hafal cantiknya. Kan? Nak jawab dalam exam lupa. Kan? Lupa negatif positif. Alamak. Jangan hafal formula, jangan hafal step dalam MS. Itu pantang larang dia. Faham Pantang larang dalam MS jangan hafal. It's not good for your health. Tak baik untuk kesihatan. Faham This is the first time kamu jumpa cikgu yang tak minta pelajar untuk hafal formula Betul tak? Siapa first time jumpa cikgu yang memang tak minta hafal formula? Ada? Okay, alright. Oh, bestnya tak payah hafal formula. Yes. Okay, sekarang ni awak dah faham ini kan? Ini adalah set bagi objek. Sekarang kita nak cerita pasal image pula boleh? Okay, image dengan codomain. Okay guys, sama tak? Sama tak? Sama tak? Mana? Ni image dengan codomain sama? Okay, tak sama. Of course tak sama. Okay,
Sebab kodomin ini adalah set bagi image. Faham Dia set bagi image. Bila menyebut pasal set, of course dia ada kurungan set. Boleh faham? Ini nama dia kurungan set. Sebab ada set ni lah yang ada di kurungan. Okey, kemudian image. Image kita adalah 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Saya nak tanya, kurungan tak ada kan? 8 masuk tak? Jeng-jeng. So selalu bagi soalan cepu emas lah. Membuatkan kita confused lah. Dalam exam ada kan dia tanya kan? Betul tak? Siapa yang form 5 dah pernah jawab exam, betul tak ada soalan macam ni? Ada kan? Tak payah bohong Sir. Sir adalah pembina soalan. Sir tahu lah. Kan? Sir pembina soalan, Sir tahu lah. Kan? Okey, saya nak tanya. 8 masuk tak? Image. Masuk tak? Fadilah kata tak. Nisa kata tak. Okey, ini menyebabkan pelajar confused. Okey guys, tengok. Sir ada dekat sini, lampu ada kat depan. Ada bayang tak kat belakang? Ada bayang-bayang? Bila ada objek, baru ada image bayang dekat belakang. Faham konsep dia? Faham? Kalau objek tak ada, bayang pun tak ada. Faham? Okey, image pun tak ada. Maksudnya, kalau objek tak ada, image nak datang kat mana? Okey, 8 ni nama dia bukan image. Dia bukan image. Jadi 8 ini bukan image. Faham guys? Bila dalam exam dia tanya, okey, dia suruh senaraikan image. Awak pun letak 3, 4, 7. Ada kurungan tak? Tak payah ada kurungan. Sebab dia bukan set, dia ada elemen. Faham guys? Okey, jadi dekat sini kita pun letak kodomain. Kodomain set bagi image. Kita pun letak 3, 4, 7 dan 8 masuk tak? Kodomain dia sekalikan semua sekali. Faham ke? Maka dia adalah masuk sekali 8. Faham? Okey, boleh? Boleh? Faham? Hidayah, faham ke? Dapat? Jadi maknanya dia semua sekali masuk dalam kodomain. Ingat satu kampung guys. Boleh? Dapat Siapa faham? Bagi thumbs. Dah Oi, lama pula cerita pasal benda ni. Tak apa, don't worry, jangan risau. Senang awak faham benda ni dulu. This is the element yang sangat penting. Okey, dah. Dah. Okey. Mesti ramai juga tertanya-tanya pasal julat. Dalam bahasa Melayu julat. Dalam bahasa Inggeris kita panggil range. Betul tak? Siapa dekat sini? Sila ngaku dengan Sir. Range ni aku selalu confuse. Dia ni kejap macam tu, kejap macam ni. Lepas tu aku pun kadang-kadang aku hentam betul, kadang-kadang hentam salah. Siapa macam tu? Bagi thumbs. Aku hentam je. Tak faham sebenarnya image tu, julat tu apa dia nak. Kan? Oh, Nisa asyik mengaku je Nisa. Asyik kena je atas dia kan? Betul kan Nisha kan? Kan? It's happened. Yes. Sebab hentam je. Faham tak faham? Kan? Badrisha pun sama. Kan? Hentam je lah. Kan? Kalau betul-betul lah. Nasib. Okey. Lepas faham yang ni, jangan hentam lagi dah. Okey faham Okey. Kita tahu. Julat ni maksudnya adalah, tulis. Julat adalah set bagi image. Sama macam kodomain. Tak. Yang ni bagi image satu kampung. Satu kampung. Ini satu kampung semua sekali. Dia ada beza dengan kodomain. Tapi set bagi image yang terlibat sahaja. Yang terlibat. Okey, kita tengok kat sini apa yang terlibat. 3, 4, 7. Mana dia ada objek. Faham ke? So kita senaraikan 3, 4, 7. Saya nak tanya, ada kurungan tak? Okey, Nisa boleh jawab tak Nisa? Ada kurungan tak?
AP dah jawab dah. Ni, tengok ni nada apa ni? Dia kata apa? Set bagi image. Bila disebut set bagi image, maka di sini kena ada kurungan. Boleh faham? Boleh? Hari ni sudah tolong jawabkan untuk korang semua. Dah tak perlu hafal-hafal pening-pening kepala lagi dah untuk jawab soalan fungsi yang begini. Okey, boleh dapat? Siapa dapat apa yang saya terangkan, sila bagi thumbs. Sila bagi thumbs. Oh, tak ramai. Okey, dapat Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah semua dah dapat. Okey, Rizwan okey Rizwan? Rizwan okey? Saya tak nampak thumbs dia. Okey, alhamdulillah. Apa tu Okey, jadi kalau ada soalan yang melibatkan ini, okey, saya kurang faham pasal julat. Okey, julat adalah set bagi image. Kita tengok dekat image yang terlibat. Yang terlibat macam mana? Yang ada image dia. Okey, 3, 4, 7. 1, 2, 3. 8 tak ada. Sebab apa? 8 tak ada yang terlibat. 8 tak ada objek. Jadi maknanya kita ambil 4, 3, 4, 7 saja. Letak sini. Lepas tu, ada kurungan tak? Ada kurungan. Sebab apa ada kurungan? Sebab dia set. Set bagi image yang terlibat. Simple? Simple? Okay, kita cuba buat latihan sikit. Ready guys? Okay. Okay, bismillah. 3, 2, 1. Okay, sub A, sub B, sub C. Dan D dia letak sini. Okay, lepas tu dia bagi apa? Contohnya fungsi bagi H lah. Hx kat sini. Okay, so soalan dia kata image. Guys, image A, B, ini objek, ini image. Image A, B, C. A, B, C. Ada kurungan tak? Tak ada kurungan. Faham? Kodomin. Kodomin apa? Semua bahagian ini. A, B, C dan D. Tulis A, B, C dan D. Dapat? Faham? Boleh dapat? Okey, baik. Ada kurungan tak? Kodomin. Kodomin ada kurungan sebab dia adalah set bagi image. Dia adalah set bagi image. Jadi kena letak kurungan dekat dia. Boleh? Okey. Objek pula. Objek. Dalam bahasa Inggeris, objek. Benda sama tapi spellingnya berbeza. Okey. Jadi objek kita tengok kat mana? Dekat sini. Dekat X. So kita ambil 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ada kurungan tak? Ada kurungan? Tak ada. Sebab dia adalah elemen. Okey, dia elemen. Okey, domain. Domain apa? Domain. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ada kurungan tak? Ada kurungan? Kalau ada kurungan bagi thumbs. Ada kurungan bagi thumbs. Okey. Baik, ada kurungan. Ada kurungan. Sebab apa? Sebab dia adalah set bagi objek. Dia set bagi objek. Okey, now julat. Ingat julat ni apa? Julat ni adalah set bagi image yang terlibat. Set bagi image yang terlibat. Apa dia? A, B, C. A, B, C. D macam mana? D tak payah. Sebab tak terlibat.
Faham ke? Ada kurungan tak? Ada kurungan sebab ni set ni. So letak kurungan. Okey, jelas, clear, simple, senang. Apa Okey, dah settle benda ni. Okey, this is super penting. Okey, super penting. Wajib faham. Setiap kali exam mesti tanya. Mesti ditanya tentang benda ni. Okey, boleh? Okey. Sudah terang lagi bersuluh Alright. Alhamdulillah. Baik. Semua dah faham yang ni? Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Any question? Okey. Ada soalan? Kalau ada soalan, angkat tangan. Okey, raise your hand. Okey, Aisyah ada soalan. Kalau tak ada soalan, bagi thumbs je. Setahu. Awak dah okey. Maknanya kita boleh pergi yang seterusnya. Alright, alhamdulillah. Okey. Okey, baik. Alright, alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Dah faham yang tu. Okey, get ready untuk yang seterusnya. Get ready untuk yang seterusnya. Alright. Okey guys, bersedia untuk yang seterusnya. Okey, bahagian 4 penting juga apabila diberi dalam bentuk graf. Ini pula ramai juga yang boleh confuse. So, macam mana kalau diberi soalan dalam bentuk graf dan kita nak kena tentukan dia punya julat sebagai satu contoh soalan Sebagai satu contoh soalan, lepas tu kita tentukan. Macam okay guys. Pernah tak dapat soalan macam ni? Dia bagi, tak nampak Tak nampak Okay. Ni fungsi fx, ini x. Lepas tu dia bagi sak. Sini 6. Gede. Sini 2 pula. Berapa nak letak? Okey, kita letak sini 2. Sini 6. Suka-suka hati je letak Suka-suka hati je letak. Okey, sini kosong. Okey. Baik. Sekarang graf kita. Julat. Macam mana julat? Julat bagi julat bagi fungsi tersebut. Fungsi ini. Siapa tak tahu nak jawab, sila bagi thumbs. Dah ada? Okey. Yang mana tahu tu saya nak tanya dia. Tiba-tiba mengaku. Tak tahu tu. Cepat-cepat tak tahu kan? Okey. Okey. Saya nak tanya siapa yang tahu kan nak buat. Okey, julat pada fungsi ini. Okey. Baik. Tadi kita dah kenal paksi X dengan paksi Y, betul? Kita tahu X adalah objek, Y adalah image. Setuju? Okey, bila sebut pasal julat, julat apa? Julat apa? Julat adalah set bagi image, betul? Image yang mana satu image? Image duduk dekat bawah ni ke kat atas ni? Kemana satu? Sini. Ni, sini ni. Boleh faham? Boleh? Kalau objek bawah ni. Julat adalah set bagi image. Faham ke? Faham. Set bagi image. Jadi kita kena tengok kat mana? Kat sini. Tapi dia tak bagi apa pun, sir. Dia bagi atas dengan bawah je. Okey, cara jawab dia senang je. Awak ambil di antara 0 hingga 6. Macam mana? Caranya adalah di antara 0 hingga 6. Tulis fx dekat sini.
Okey. Lepas tu lebih kecil daripada 6, lebih besar daripada kosong. Inilah julat. Faham guys? Faham ke? Dah faham? Faham? Faham tak? Inilah yang dikenali sebagai julat. Kita tengok sini daripada bawah sekali. Kosong. Paling atas 6. Buatlah macam ni. Okey. Mungkin ada yang confused dengan tanda ni. Saya nak tanya, siapa yang tak biasa guna tanda ketaksamaan ni? Sila ngaku. Cepat, setahu mesti ada. Ngaku je. Dengan ngaku je. Kan, tak ada masalah. Sebab sedulu pun fail at math, setahu apa yang saya tak tahu. Kan? Setahu apa yang saya tak tahu. Kan? Bila saya tanya tu confirm lah saya tak tahu dulu. Dan mesti seperasan ramai juga yang tak faham sama macam saya. Okey, sekarang julat kita nak tentukan macam ni. Tapi tanda ni kita tak biasa. Okey guys, tengok sini. Saya nak tanya, ini tanda lebih besar ke lebih kecil? Sila type. Sila type. Bila saya terangkan pasal benda ni, insyaAllah awak akan faham benda ni. InsyaAllah awak akan faham. Sila type. Saya nak tahu apa jawapan awak. Ni lebih besar ke lebih kecil? Simbol. Big. Pak Rihab sebut big je. Kan? Big boleh, jangan sebut big, sudahlah. Kan? Tersebut pula. Astaghfirullahalazim. Okey, baik. Lebih besar. Amira kata lebih besar. Fariha kata big. Umar kata lebih besar daripada. Okey, lagi. Ada lagi tak jawapan? Sila type. Ke yang lain tak tahu. Tak tahu cakap dia tak tahu. Tak pastilah. Semua benda tak pasti kan. Kan? Semua benda tak pasti. Okey, honestly sebenarnya siapa yang sebenarnya dia keliru dengan tanda ni? Honestly sebenarnya dia selalu confused. Okey, dia selalu confused. Sebenarnya what is going on this year? Kan? Okey, actually sebenarnya tanda ini adalah lebih besar pun betul, lebih kecil pun betul. Kan dah confuse dah tu? Lebih besar pun betul, lebih kecil pun dah betul. Tak, ini sebenarnya adalah tata tanda. Masalah kita, cikgu dulu suruh hafal. Betul tak? Betul tak Amira? Amira Azmi. Betul tak cikgu suruh hafal? Lebih besar, betul? Kalau cikgu suruh hafal, sila tanda. Betul. Oh tak? Okey, bagus cikgu awak. Okey, berarti saya suruh hafal. Okey, main hafal je lah. Bedal lah. Kan? Okey, Y, X. Okey, dia macam ni guys sebenarnya. Alright, bila awak ni, dia sebenarnya simbol ni bila di bahasa Inggeris. Ini adalah besar, maknanya more. Ini adalah small than. Ini adalah less. Less kan kecil. More kan besar. Kalau dalam bahasa Melayu, ini kecil daripada. Ni bucu dia. Bucu ni kecil daripada. Faham? Ni besar daripada. Besar daripada. Faham ke? Tengok yang mana baca dulu. Kalau awak baca daripada sini ke sana, baca macam mana guys? Baca macam mana? Umar, dapat tak Umar? Y lebih besar daripada X. Dapat tak Umar? Bagi thumbs. Oh, kalau baca daripada sini, dia akan jadi lebih kecil. Pandai. Jadi X lebih kecil daripada Y. Betul tak? Faham ke tak guys? Faham ni? Oh, baru faham hari ni, sir. Siapa baru faham hari ni bagi thumbs. Punya dah lama dengan ketaksamaan ni. Rupanya baru faham hari ni. Okey. So maknanya lebih kecil daripada Y, lebih besar daripada X. Buatlah macam mana pun kalau dia buat macam ni.
Fx sama dengan 5. Baca daripada dia senang je. Lebih kecil daripada 5. Dan 5 lebih besar daripada Fx. Simple. So, jangan hafal. Tak payah hafal. Tengok je. Tengok dan baca. Seolah-olah awak macam baca alfabet. A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G. Ada nak kena hafal ke? Kan? Sebenarnya awak menghafal. Tapi sebenarnya awak terhafal A, B, C. Sebab apa terhafal? Awak baca hari-hari. Dengan menyanyi. Betul tak? Setuju tak? Kita tak perasan. Okey, sekarang dah faham yang ni? Jadi maknanya kalau kita nak tulis kat sini, faham tak? Kalau kita nak tulis julat, okey. Jadi kita tulislah dia tengah-tengah. Sebab dia di antara huruf ni. Dengan 6. Kosong dengan 6. Jadi kita nampak dia duduk dekat sini. So maknanya dia lebih kecil. Kecil ke bawah. Jadi maknanya lebih kecil daripada 6. Faham? Faham? Lebih kecil daripada 6. So ini adalah lebih besar daripada kosong. Lebih besar daripada kosong. Semuanya besar daripada kosong. Boleh? Dapat? Jadi, kalau kita nak baca dia, kita baca ikut tengah ke sana. Boleh faham ke? Bukannya kita baca daripada sini. 6 lebih besar daripada Fx, Fx lebih besar daripada kosong. Salah. Cara bacanya adalah dengan tengah-tengah dulu ke kanan. X lebih besar, Fx lebih kecil daripada 6. Fx lebih besar daripada kosong. Faham sekarang? Dah faham sekarang? Kalau faham, bagi thumbs. Faham, bagi thumbs. Fatin, faham tak Fatin? Fatin faham tak? Ada kat dekat skrin Fatin? Okey, Alhamdulillah. Ada rupanya ya. Alright. Okey. Tapi kadang-kadang soalan dia tanya juga. Dia tanya juga pasal julat nilai X. Julat nilai X. Dia kata gitu. Julat nilai X. Jadi, kita jangan tengok dekat Fx. Kita tengok dekat sini. Okey, sila type sekarang apa jawapan dia. Sila. Cepat. Ke korang boleh guna tak simbol tu? Boleh kan? Ni, ini kosong, sini 2. Sini kosong, sini 2. Cepat. Tulis dulu jawapan awak. Sebagi dalam 5 saat. Boleh? Umar dah bagi jawapan dia. Sofia pun dah. Okey. Alright. Okey. Qurratu Husna dia pakai Fx pula. Fx ini X. Okey. Guna X. Tengok Fariha. X lebih besar pada 2 Lebih besar pada kosong. Itu dah betul. Tapi lebih besar pula dengan 2. Cuba baca Fariha awak punya tu. Awak baca balik. Dan cuba betulkan balik. Alright. Bila kita tulis, kita baca balik semula. Faham? Baru kita boleh dapat. Alright. Alhamdulillah. Saya nampak seperasan ramai dah dapat tu. Okey. Kalau dia nak julat nilai X, kita tengok dekat sini. Sempadan dia. 2 dengan kosong. Maka, kita punya ni adalah lebih kecil. Sebab dia ke sana. Lebih kecil daripada 2. Lebih besar daripada kosong. Correct. Boleh? Okey, Alhamdulillah. Ramai dah betul. Fariha pun dah betulkan dah. Okey, very good guys. Very good. bagi ni. Saya nak bagi emoji. Yes, bravo. Okey, sekarang semua dah faham. Maka kita boleh tutuplah kelas kita hari ini ya. nak belajar lagi ke? Nak lagi? Okey, macam mana dapatkan nombor julat tu sir? Okey, ini nombor ni soalan. Sebagi siap-siap dah. Ini soalan dia bagi. Biasanya dia dah bagi siap-siap. Okey, ataupun
Ataupun dia bagi persamaan, lepas tu dia hilangkan sini. Awak kena cari dulu kan. Carilah dalam persamaan dulu. Masukkan nilai ni. 6 masukkan dalam nilai. Awak akan dapat nilai X. Okey, faham daripada sini, daripada nombor tu kita boleh dapat nilai. Boleh? Okey, Mutaki nak belajar lagi Oh, ada masa lagi. Kita habis pukul 10 kan. Kena habis 10 suku. Tiba-tiba nak tambah masa kan korang kan. Okey, tadi kita start pukul 8.45, betul? Setuju? Jadi kita habis 10 suku. Okey. Okey tak habis 10 suku? Korang okey tak? Boleh? Boleh dah 10 suku Siapa yang tak boleh sampai 10 suku, tak apalah, keluar je lah. Kan apa masalah? I don't care. So tak ada masalah. Come on, siapa yang nak belajar silakan. Teruskan bersama dengan saya insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Setakat ini belajar dengan dapat sesuatu? Siapa dekat sini dapat sesuatu yang baru? Dapat something yang baru hari ni. Oh, baru dapat rasa hari ni, baru faham. Oh my god. Ambil miangnya kan. Baru dapat something yang baru hari ni. Okey, nampak Oh, ramai. Bagus, alhamdulillah. Alright. Sorry, anak saya buka pintu. Okey, baik. Dapat sesuatu yang baru hari ni, alhamdulillah. Okey. Okey Alright. Okey. Oh, ramai yang baru masuk sekarang. Baik. Siapa first time dekat sini adalah first time dalam kelas? Dia tak pernah join mana-mana kelas sebelum ini. Ada? Sila bagi thumbs. Ada? Masya, okey, baik. Baik. Ramai juga. Oh, ramai. Izzati Syafika, Umar of course. Umar tak lah. Umar dah bersama dengan saya dah kat sekolah dulu. Kan? Okey, lagi. Okey, baik. Alhamdulillah. Alright. InsyaAllah dapat sesuatu. Let's go. Kita nak pergi kepada bahagian melibatkan fungsi pula. Nak kenal dengan fungsi. Okey. Dalam AddMath, okey. This is the tips. Kita tak boleh bagi je kan. Jadi sebagi tips dulu boleh sebelum kita nak pergi yang seterusnya apa yang kita nak belajar. Boleh Okey, tips untuk belajar AddMath ada 4 langkah. You have to follow this step to power AddMath, to strengthen awak punya AddMath ni. Iaitu 4 step power. Step power AddMath. Seterang secara ringkas sahaja macam mana sebenarnya nak buat. Lepas ni kita akan tunjuk contoh macam mana nak buat. 4 step power AddMath. Ready guys? Senang awak tulis? Senang awak tulis? Okey. Tapi ada soalan Okey. Tak apa. Nanti saya tengok. Okey. Ready? Dah ready bagi thumbs? Dah ready bagi thumbs. Alright. Okey, baik. 4 step power AddMath. Di mana saya mengkaji ini 6 tahun. For the 6 years. Okey. Sekumpulkan maklumat daripada pelajar-pelajar AddMath. Maknanya cemerlang AddMath. Dan sekumpulkan data mereka, setanya mereka, seinterview mereka, apa yang mereka buat sepanjang belajar AddMath ni sehingga boleh dapat A. Macam mana? How you do it? Okey, jadi sekumpul-kumpulkan data ini dan kemudiannya sedapat 4 step power AddMath. Inilah yang sebenarnya setiap pelajar cemerlang AddMath dia buat. Okey, nak tahu? Yang pertama ialah faham konsep asas. Faham konsep asas setiap topik. Okey, macam mana nak faham Betul tak? Pernah tak duduk dalam kelas tu nganga? Cikgu ngajar.
Pumpang. Haram tak faham. Langsung tak faham. Siapa macam tu bagi tak? Langsung tak faham. Apa benda ni? Kan? Zero. Masuk. Zero. Kosong. Yilek. Kan? Cikgu masuk pumpang. Lepas tu, rasa macam faham. Tapi, lepas pada tu, entahlah apa benda ni. Kan? Dia macam tu. Okey. Kalau nak tahu awak faham ke tak? Okey. Okey. Kurator kata apa? Faham. Lepas tu periksa macam tak pernah belajar. Yang tu nombor 2. Kurator. Itu nombor 2 kurator. Bukan yang ni. Okey. Yang ini. Kita tengok je lagi apa benda kan. Ada jawapan dia. Okey. Tak faham konsep ni sebenarnya macam mana? Awak kena buat 2 benda. Iaitu kenal dan faham. Kenali plus fahami. Kenali apa? Awak kena kenal awak punya terms yang digunakan. Contoh macam tadi. Domain tu apa? Domain adalah set bagi objek. Objek adalah elemen kepada domain. Maksudnya awak dah kenal dia. Faham ke? Tadi, perasan tak tadi? Bila setak perkenalkan dia, semua akan rasa confused. Betul tak? Awak rasa macam tahu. Tapi sebenarnya awak tak tahu. Boleh faham? Maknanya awak tak kenal. Ini tengok Abu. Tiba-tiba Abu jalan. Dia pun terjun dalam longkang. Abu, apa sebab kau terjun dalam longkang? Kan? Dia kata, kau gila ke apa? Kan macam tu kan? Kita tak tahu bahawa si Abu ni kerja dengan MPKJ. Kan? Majlis Perbandaran. Dia tugas dia adalah cuci longkang. Memanglah dia akan terjun longkang. Faham tak? Faham ke? Kalau kita tak kenal, kita kata dia tu gila. Sebab kita tak tahu kerja dia. Tapi bila once kita dah kenal, kita dah tahu, patutlah terjun. Memang kat situ dia nak cuci longkang. Faham? Macam tadi, domain dan kodomain. Oh, patutlah domain tu ada bracket. Sebab dia adalah set. Bagi objek, patut ada bracket. Faham tak? Itu maknanya kita kenal. Boleh faham? Jadi maknanya, kalau ada dalam kelas, bila berada dalam kelas, kalau awak nak tahu awak faham ke tak, awak kenal tak terms yang dia bagi? DYDX tu apa? Ni tu apa? Ini tu apa? Ni tu apa? Kalau awak nak tanya soalan, kalau tak tahu sangat, memang blur. Kan? Cikgu cerita, awak baca benda tu, terms tu awak tak tahu. Cikgu, itu apa dia sebenarnya? Apa maksud dia? Awak faham tak? Daripada ayat tu, awak boleh pick kemudiannya ni. Kadang-kadang daripada satu perkataan yang awak tak faham itulah yang menyebabkan the whole sentence awak tak faham. Setuju dengan saya? Setuju tak? Kadang-kadang disebabkan oleh satu perkataan yang kita tak faham, the whole sentence tu kita tak boleh faham. Betul? Betul itulah sebabnya kalau kita tak faham konsep asas, maknanya kita tak kenal. Bila kita tak kenal, macam mana kita nak faham? Boleh. Bila kita dah kenal, kita kena fahami step. Bukan hafal step. Okey, kadang-kadang at maths dia ada solution dan caranya. Jadi kita kena faham bagaimana step tu dibuat. Oh, kenapa dia negatif? Oh, kenapa dia bawa positif? Oh, bila kita buka kurungan dia jadi macam ni. Ini faham step tu. Faham ke? Kita faham, bukan menghafal. Kalau kita tak faham step tu, kita minta cikgu untuk explain balik semula. Cikgu, boleh tak explain balik semula? Kan ada soalan tu. Faham tak? Jadi, bila awak tak tahu apa nak tanya, tengok dua benda ni. Boleh faham? Faham guys? Tengok dua benda ni. Awak dah kenal belum? Awak dah faham belum? Bila maknanya awak dah kenal dan faham, maksudnya awak dah faham konsep. Faham? Dapat? Sekarang ni dah tak ada benda yang tak boleh nak awak tanya. Faham ke? At Math dia ada dua benda je. Kalau tanya, faham tak guys? Dia senyap je. Hening je dalam kelas. Sadu je. Kan macam kubur. Kan? Macam perkuburan. Kan dia tanya, okey kelas faham? Aku tengok kau, kau tengok aku.
Kau lah tanya. Kan? Betul tak? Betul tak Umar jadi macam tu? Kan? Kau faham tak? Kan? Lepas tu kau lah tanya. Kan? Nak tanya apa? Aku pun tak tahu. Kan? Okey, sekarang dah tahu lah benda yang perlu dipastikan bahawa awak faham ke tak. Boleh? Okey, yang kedua. Ini yang berkaitan dengan bila lupa dalam exam. Disebabkan oleh tak buat recall. Recall ni, apa yang awak belajar pagi tadi, buat latihan sekejap. Ingat balik semula. Recall balik semula. Biasanya kalau tak buat recall, dia akan lupa. Betul tak? Cuba ingat balik masa dalam peperiksaan. Oi, lama aku lupa dah tinggalkan benda tu. Rasa macam tahu buat lah. Masa nak buat tak reti. Terlupa. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita tak buat recall. Boleh faham? Jadi, benda ni saya nak terangkan ringkas je sebab kita nak pergi tajuk sekejap lagi. Okey, yang ketiga adalah latihan. Latihan mesti bersistem. Okey, bagaimana? Set dulu latihan. Bila nak buat? Ambil setengah jam saja, 30 minit saja. Okey, buat everyday 3 hingga 8 soalan sahaja sehari. Daily. Kalau rasa tak terror, buatlah setiap hari. Kalau rasa dah terror, dah bagus, buatlah 2 hari sekali. Kan? Kalau memang dah mantap gila, buatlah seminggu sekali. Lantak kau lah. Faham tak? Kalau rasa belum mahir lagi, buatlah hari-hari. Barulah awak cepat terror. Faham ke? Main PUBG pun sama. Kalau main hari-hari, confirm lah terror. Kalau main kadang-kadang sekali, bila nak naik level? Faham tak? Sama macam AdMax. Skill perlu power. Tapi tak apa. Benda ni saya akan pergi detail lagi nanti. Okey, bukan hari ni lah. Mungkin esok ataupun minggu depan. Saya akan terangkan lebih detail. Yang keempat adalah istiqomah. Nak dapat A tapi buat latihan geli-geli je. Banyak cantik muka kau. Kan? Banyak cantik muka kau. Mimpi nak dapat A tapi latihannya ya ilah la ilaha illallah. 4 soalan je seminggu. Cukup tak sir? 4 soalan je seminggu. Kan? Kamu nak tangan kiri ke tangan kanan? Kan? Faham tak? Nak tangan kiri ke tangan kanan? Dua-dua pun boleh. Kan? AdMax dia akan tanya banyak tentang skill. Faham Dia perlukan latihan yang istiqamah supaya kamu dapat buat dengan baik. Okey? Tak perlu lama, 30 minit sahaja guys. 30 minit saja, mesti set masa. Kalau tak set masa awak tak akan buat. Saya percaya ada dah dalam ni yang buat, betul tak? Yang 4 step power AdMax ni, saya nak tanya, berkesan tak? Jadi tak? Berkesan tak 4 step power AdMax ni? Cuba bagi tahu. Sofia pun betul sir. Okey. Kalau yang siapa yang buat, okey, walaupun dia lulus, kalau dia masih lagi gagal AdMax, mesti ada sesuatu tak kena yang dia buat. Mesti tak konsisten. Kan? Kalau yang dah buat tu, mesti markah dia dah meningkat. Mungkin ada masalah teknikal dalam peperiksaan sahaja yang menyebabkan awak gagal. Jadi betulkan satu persatu. Gagal dalam AdMax itu biasa. Tapi awak kena betulkan dia one by one. InsyaAllah awak akan okey. Okey, guys. Faham? Boleh? Boleh buat tak? Tak apa, nanti saya tinggalkan video untuk awak boleh lebih faham tentang ini. Kan, lebih faham tentang ini. InsyaAllah sebenarnya, inilah 4 konsep penting, 4 step penting dalam AdMax. Okey, jom kita belajar yang seterusnya. Apa lagi yang penting dalam tajuk fungsi? Apa lagi yang penting dalam tajuk fungsi? Kita tahu fungsi, okey, fungsi diwakili dengan contohnya dia buat macam ni, dia buat f x f titik x macam tu, lepas tu lepas tu x tambah dengan 2. Betul? Macam tu.
Ini adalah maksudnya mapping to. Map ni memeta. Okey, peta, macam peta. Mapping to. Okey? Mapping to. Okey, dalam bahasa Melayu memeta ke arah. Boleh Okey. Tetapi kita tidak boleh selesaikan persamaan ini dengan keadaan mapping to ini. Ini adalah bentuk tata tanda, faham Bentuk tata tanda. Ini namanya adalah tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi. Sampai macam ni seajar. Cikgu saya tak ada pun ajar sampai macam ni. Sebab tak kenal benda ni lah kamu jadi blur. Faham tak? Dia main belasah je semua benda Okey, ni adalah tata tanda fungsi. Kalau dalam exam dia tanya, tuliskan tata tanda fungsi dalam bentuk memeta ke arah, maka gunakan yang ini. Faham ke? Sebab dia berbeza dengan yang kedua. Untuk kita menyelesaikan dia, dia akan jadi bentuk macam ni. Ini bentuk apa? Siapa boleh sebut dekat saya? Ini bentuk apa, Batrisha, agak-agak? Ini bentuk tanda-tanda fungsi. Ini bentuk apa ni? Ini bentuk apa? Tak tahu. Siapa tahu? Bentuk apa? Happy fungsi lah. Memanglah fungsi happy. Alamak. Memanglah fungsi. Okey. Cuba. Ada? Batisha kata bentuk tak ingat. Mana ada bentuk tak ingat, Batisha? Lupa lah tu kan? Okey, baik. Okey, fokus guys. Okey, Amira betul. Bentuk persamaan fungsi. Persamaan fungsi. Oh, persamaan. Ya, itulah yang cakap tadi. Itulah yang saya nak sebut tadi. Persamaan fungsi. Kenapa nama persamaan fungsi? Sebab ada persamaan. Faham ke? Sebab ada ni. Okey, ada satu lagi. Fx. Ini apa benda pula? Kalau ni persamaan, yang ni apa? Yang ni tahu Yang ni dah tahu. Yang ni mesti tahu. Apa ni? Ini apa? Siapa boleh tarik? Siapa boleh naik? Cepat. 1, 2, 3. Persamaan linear ke se? Alamak. Aku rata betul. Aisyah betul. Okey, ketaksamaan. Ni namanya ketaksamaan fungsi. Okey, ketaksamaan fungsi. Baik, beres. Okey, tak apa. Yang ni saya tak nak cerita lagi pasal ni. Saya nak cerita ni dulu. Okey, sebenarnya fungsi ini boleh digantikan dengan fungsi-fungsi yang lain. Tak semestinya digunakan F. Dia boleh guna H. Dia boleh guna G. Dia boleh guna R. Dia boleh guna Z. Kan X dalam tu kan? Okey, siapa yang dalam ni? Dalam ni bergantung pada image yang ni. Kalau sini X lah. Kalau sini Y tambah dengan 2, takkan X dalam ni. Dia bukan X lah, dia jadi Y lah. Faham guys? Kalau di sini dia apa nak sebut apa? Z, T tambah dengan T kuasa 2 tambah dengan 3. T ke dalam ni. Jadi sini apa ni? G, T. Faham tak sekarang? Faham guys? Jadi alfabet ini suka hatilah nak bagi yang mana satu. Nak pilih mana satu. Faham ke? Faham. Boleh? Dapat? Jelas? Clear? Boleh? Sebab tu dalam fungsi awak akan jumpa macam-macam. F lah, G lah, H lah, R lah, Z lah. Terpulang lah. Okey, yang dalam ni dia bergantung pada yang luar ni. Yang luar ni macam mana? Kalau Y lah kat dia. Okey, kalau T lah dia. Okey, faham? Boleh? Jelas Clear Alright. Baik, senang padam. Dah tulis dah? Padam senang padam Okey, bismillah. Okey guys.
Ready. Buat yang ni. X, Y, Z. Okey, semua tulis. Dah. Dah ke belum? Dah Okey, baik. Dah. Kalau dah lukis ni, bulat ni 3 ni. Dekat kertas awak. 3 bulatan ni. Dah bagi thumbs. Bila saya nampak ramai yang dah bagi thumbs tu, maknanya saya boleh mula lah. Okey, got. Amira, Azmi dah? Alright. Bagi thumbs je. Tak payah type, tak apa. Saya nampak daripada skrin. Saya ada 2 skrin sekarang. Atas dengan bawah. Saya nampak skrin awak. Okey, good. Baik, bismillah. Ready guys? Okey. Okey, sesuatu fungsi sini ke sana. Okey. Ini ke sana. Okey, kita buatlah. Okey, sini G. Okey. Done Okey, F maknanya dia jadi Y. Maknanya contoh dekat sini, saya letak 2 tambah dengan X. Nampak tak? 2 tambah X. Kalau sini 1, okey, 1 masukkan dalam ni. Sini berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia guys? 1 masuk dalam ni. Maksudnya macam ni lah. F, X sama dengan X tambah 2 tambah X. So 1 masuk dalam ni. So F 1, 2 tambah 1. So jadi 3. Betul? Okey, 3 ni kita tulis kat sini. Boleh sama-sama dengan saya? Okey, this is the answer. Okey, sekarang G. Nak buat apa G? Okey, kita buat 3 X kuasa 2 tambah 1. Kuasa 2 pula. Susah kuasa 2. Kita ambil X, 2X tambah dengan 1. Okey, gitu. Mudah sikit. Suka-suka antisa ke? Yelah, suka antisa lah si cikgu. Okey, baik. Dekat sini, maknanya 3 masuk dalam ni. So, G, X, 2X tambah 1. Bukan X ni sepatutnya. Ini jadi Y. Faham ke? Ini Y. G, Y. Kan? Okey, dia masuk. G, 3. Masuk sini. 2, 3 tambah 1. Jadi maknanya berapa? 3 jadi 6. 6 tambah 1 jadi 7. So, jawapan dekat sini 7. Boleh faham guys? Okey, saya tahu kamu dah biasa dengan ini. Tapi, fungsi ni boleh kita langkau terus ke sana. Betul tak? Boleh? Namanya adalah fungsi gabungan. Gabungan. Macam mana bergabung? Ini dia bersilang. Dia macam ni. F, G dekat depan, F dekat belakang. Okey, dia mesti bersilang gitu. Ni, gitu. Boleh. Ready guys, kita nak gabungkan ni. Kita nak gabungkan ni. Ready? Ready? Kita nak gabungkan dia. Okey, saya nak padam ni dulu. Okey, saya nak buat pergabungan. Kita dah dapat jawapan. 1, 3, 7. Kita nak tahu pergabungan kita boleh dapat tak? 1 ni masukkan nilai, pum, dapat tak 7 terus? Faham tak? Okey. Ready? Okey, kita ada fungsi fx. Okey, fx dah ada sama dengan 2 tambah dengan x. Okey, yang ni pun kita tukar jadi x. Okey, 2x. Yang ni akan jadi gx sama dengan 2x tambah dengan 1. Okey, gabungan. Nampak tak gabungan dia? G depan, F belakang. G, F. Okey.
Saya nak tanya, ramai tak ada masalah yang ni? Gabungan. Fungsi gabungan ataupun fungsi kita panggil apa? Fungsi gubahan. Yes. Fungsi gubahan. Uma ada masalah ya? Alright. Siapa lagi ada masalah ni? Nak hasilkan benda ni? Okey, relax. Okey, tengok macam mana nak buat. Senang je. Okey, bila kita nampak ini duduk inside dalam ini in. Ini out. Maknanya yang ini dia inside. Inside apa? Inside ni. Dia masuk dalam ni. Guys, ada pen merah? Masing-masing ada kan? Bulat. Sak. Masuk. Boleh faham? Ni semua ni masuk dalam. So, maknanya cara kita tulis, yang ni pun masuk dalam sini. Boleh? Jadi, maknanya kita tulis sini. G. Sak. Fx. Sak. Sama dengan 2. Ni semua sekali ni duduk dalam ni. Jadi, maknanya 2 tambah dengan X. Tambah dengan 1. Tambah dengan 1. Adakah dapat tangkap apa yang saya buat? Fahamkan metod apa yang saya buat? Nampak? Faham bagi Tams? Uma, faham Uma? Uma faham? Masukkan ke dalam Sak, masuk dalam ni. Ni. Uma faham tak? Semua sekali masukkan dalam X. Okey, masuk. Nampak? Yang ni saya masuk dalam ni. Tam dia jadi gitu. Okey, pang masuk sini. Alright, cantik. Okey, done. Dia jadi macam tu. Okey, sekarang kita buka kurungan. So, ini jadi prak menjadi 4. Prak menjadi tambah 2X. Alright, ini akan jadi tambah 1. So, 4 tambah 1 dia akan jadi 5 tambah dengan 2X. Okey, setuju? GFX. Dan? Okey, dah dapat penggabungan ini. Okey, sekarang dah dapat ni Semua dah dapat? Beres? Sama tak? 4 tambah 1, 5. 2. Okey dah. Okey. Ini saya tak ambil mana-mana buku Ini daripada kepala otak saya. Suka-suka hati saya. Awak kalau belajar dengan saya, banyak soalan-soalan yang saya cipta on the spot. Kan? On the spot saya reka soalan dia. Jangan risau, saya adalah pembina soalan. Jadi saya tahulah soalan yang okey ke tak okey. Dan insya-Allah Allah SWT bantu. Okey? Boleh Faham Tapi faham soalan saya Apa yang berlaku ni? Saya cuba terangkan ni, faham Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak buktikan. Betul tak bila kita masuk X ni, kita pam dapat 7. Faham tak ni? Macam roket Al-Qassam. Kan? Daripada sini, sap kita nak lompat terus. Okey. Masukkan 1 dalam ni. Okey, G, F, prak 1. 5 tambah dengan 2 darab 1. 2 darab 1, 2. Tambah 5 sama dengan 7. Dapat tak guys? Faham tak? Faham? Boleh? Siapa faham? Bagi thumbs. Siapa faham? Bagi thumbs. Oh, inilah ceritanya kan, sir? Ya, inilah cerita dia. Inilah cerita fungsi gabungan. Okey, faham Dia sini, prak ke sana terus. Itu tujuan dia. Okey, kenapa sebenarnya, kalau in real life, apa sebenarnya kaitan ini? Okey, contohnya adalah tangan robotik. Tangan robotik, okey, dekat kilang-kilang. Kan, biasanya kita sebagai manusia, kita kata key in data. Okey, kita nak berapa sentimeter, dia akan potong. Jadi maknanya kita just masukkan sahaja berapa nilai yang kita nak potong tu je. Tangan tu dia akan buat banyak kerja fungsi yang lain dan kita akan dapat potongan yang itu. Faham ke? Jadi maknanya dekat tangan tu sebenarnya dia dah ada banyak function yang lain, tetapi kita masukkan satu nilai saja. Dia akan terus dapat hasil yang akhir yang kita nak.
Faham tak? Jadi maknanya banyak memudahkan kerja manusia. That's why all the humans, kan, human being dekat kilang-kilang, banyak sebenarnya robot-robot ni dah memudahkan urusan kita. Betul tak? Faham tak? Nampak tak sekarang? All of you got it? Nampak tak? Nasiblah belajar dengan bekas engineer. Kan? Nampak lah tu. Kan? Teknologi robotik nama dia. Okey, tapi kita belajar lah dulu pasal ni, asas ni. Kan? Cerita pasal robot kukang. Buat benda ni pun tak reti. Apakah hal? Kan? Cerita pasal robot lah macam-macam itu apa semua. Ini pun tak reti. Apakah hal? Okey, boleh. Jadi daripada sini nak ke sana, sebenarnya masukkan satu nilai dia terus boleh dapat. Boleh. So maknanya nilai G adalah fungsi ini. Nilai F, fungsi dia ini. Masukkan ini. Dan bila kita nak dapat gabungan dia, nampak ni dia bersilang. G duduk depan, F duduk belakang. Faham? Bila diberi gambar rajah dalam peperiksaan, bear in mind, this is what happened. Okey? Dah. Faham yang ni? Dan. Okey. Okey, kita nak pergi bahagian yang terakhir. Bahagian terakhir. Masa dah nak time ni, dah habis ni. Okey ke? Okey ke bahagian last ni? Bahagian last, macam mana nak cari? Ini nak cari yang ni, ini nak cari yang ni. Betul tak ramai yang ada masalah tu? Setuju tak dengan seramai yang ada masalah tu? Siapa yang ada masalah? Dia bagi yang ni, dia bagi yang ni. Lepas tu dia suruh cari yang ni. Ada juga dia suruh cari yang ni, dia suruh cari yang ni. Faham ke? Okey, jom let's go. Kita belajar yang tu sekejap. Boleh? Ready guys? Ready? Last. Bahagian terakhir pada hari ini. Kita akan cuba faham bagaimana sebenarnya fungsi ini bertindak apabila kita nak mencari nilai. Okey. Seringkas dan cepat ni sebab semua dah belajar dah tajuk fungsi. Sebab saya dah bagi tahu asas yang sangat penting. Jadi awak pun dah okey. So bila dah nampak fungsi itu, insya-Allah awak bila nampak balik semula, tengok balik semula, awak akan dapat detect. Oh, rupanya inilah yang aku belajar selama ni. Baru nampak. Faham Okey, baik. Bismillah. Kita nak pergi bahagian yang terakhir. Padam pula. Okey. Ada lagi. Okey. Okey, saya nak ambil jawapan yang ni. Kejap Fx sama dengan 2 tambah X. Gx sama dengan 2X tambah dengan 1. Gfx sama dengan 5 tambah dengan 2X. Alright. Saya nak padam. Okay guys. Siapa tak tutup mic? Mahdi. Okay, baik. Ready guys? Bersedia? Sila salin soalan yang saya berikan. Okay, sebagai kita punya ni. F, X, given. Given tu dalam bahasa Melayu diberi. Okay, Fx sama dengan 2 tambah dengan X. Dia beri Gx sama dengan 2X tambah dengan 1. Okey. Jawapan dia Gfx sama dengan 5 tambah dengan 2X. Okey. Dua bahagian macam tu. Boleh boleh je. Okey, rapatkan sikit. Alright, dua bahagian. Okey, dah salin. Dah Setulis kecil sikitlah. Okey, Fx. Okey. Sini. Okey, Gfx sama dengan 5 plus 2x. Okey, dapat G 2x tambah 1. Fx sama dengan 2 tambah x. Okey. Sebab saya nak ruang besar sikit.
Okey, bahagian terakhir hari ini. Okey, ini adalah panduan kita. Panduan. Ini macam mana nak faham benda ni? Senang je, simple je. Okey guys, tengok. Jika diberi soalan, okey, given g(f(x) sama dengan 5 tambah dengan 2x. Lepas tu dia bagi g x sama dengan okey, tak. Dia bagi ni, dia bagi fx sama dengan 2 tambah dengan x. Dia suruh cari gx. Okey. Siapa yang ada masalah ni? Dia selalu confuse nak jawab soalan macam ni. Dia bagi fx, gf, lepas tu dia bagi f, lepas tu dia confuse. Sudah, nak masuk apa, nak ini ke apa, dia confuse. Okey, relax. Okey, ramai tak macam tu? Confuse kan? Okey, sebagai panduan. Ready? Dah salin belum? Ini dah salin Ini panduan jawapan kita Ini panduan jawapan kita. Ini dia jadi. Nanti kita nak dapat tak macam ni? Right. Boleh? Okey. Okey. Sekarang ini kita nak mencari gx. G ni adalah dia duduk inside ke outside? Ini adalah outside. Ini adalah inside. Okey, buat songsangan se? Tak, bukan. Okey, betul ada yang kena songsang. Okey, ada yang kena songsang. Baik. Yang ni kita tengok OIC. Okey, dia nak outside kan? Dia nak outside punya. Okey, dia bagi F. Dia nak outside ni. Outside. O ni outside. Out. Ini maksudnya inverse. Inverse tu maksudnya songsang. Faham ke songsang? Songsang. Macam mana songsang? Kejap lagi kita buat. C ni adalah maksudnya composite. Composite. Outside, inverse, composite. Inverse apa? Inverse yang dia bagi. Ini kena inverse masuk sini. F inverse masuk sini. Faham ke? Boleh dapat? Outside yang kita nak cari, inverse apa? Inverse yang dia bagi, kemudiannya composite, masukkan dalam composite. Kenapa kena inverse? Sebab ini bila masuk dalam inverse, dia jadi macam ni. G, F, X, dan G, F, F, X kat dalam ni, F inverse, kan? Dia saling membatal. Ini saling membatal ni. Boleh faham? Boleh faham? Jelas? Clear? Faham tak? Ini bila kita inverse masuk dalam ni, F ni dengan F ni, dia saling cancel. Dia saling membatal. Jadi tinggallah G seorang-seorang kat sini. Faham ke? Yang kita nak cari. Boleh? Faham guys? Okey, nak songsang pula macam mana guys? Macam mana songsang ni? Okey, kita songsang dulu. Okey, fx sama dengan 2 tambah dengan x. Songsang macam mana? Jadikan y 2 tambah dengan x. Ini bawa ke sana. 2 bawa ke sana jadi tinggal x seorang-seorang. So, x sama dengan y tolak dengan 2. Okey, jadi gantikan balik semula. Ini jadi f songsang. So, maknanya f inverse sama dengan, ini tukar balik jadi x tolak dengan 2. Nampak tak tu? Nampak? Faham? Boleh? Faham? Faham ke tak korang ni? Inverse. Inverse jadikan objek jadi image. Alahai. Okey, semula. Saya tulis kat sini. Fx sama dengan ni 2 tambah dengan x.
Ada macam-macam cara. Dia tukar jadi image jadi objek, objek jadi image. Terbalik. Boleh faham? So maknanya yang ini kita tukar jadi Y. Boleh nampak? Setukarkan dia. F ni jadi Y. Sebenarnya tak tukar pun tak apa. Tapi sebenarnya nak nampak. Boleh? Okay. So jadikan X sebagai objek. X ni kita tukar jadi image pula. Dia yang jadi kita panggil apa Kita panggil apa tu? Perkara rumus. So maknanya X ni kita nak tinggal seorang-seorang. So yang ni kita bawa sana. Boleh? Ni tambah je tolak Y tolak dengan 2 sama dengan X. Boleh? Lepas tu dah dapat X seorang-seorang. Sini kan? So sebenarnya dia macam ni lah. X sama dengan Y tolak 2. So kita jadikan ini sebagai F inverse. Ini adalah tukar balik jadi X. Tolak dengan 2. Faham ke? Yang ni jadi yang ni. Ni tukar yang ni. Sebab apa tukar jadi X? Sebab sini X. Kalau sini Y, tukar jadi Y. Faham ke tak? Yang awak nak guna sekarang X kan? Jadi tukarlah X. X jadi X. Boleh? Faham tak? Faham bagi thumbs? Okey. Dah. Okey, dapat dah tu. Okey, lepas tu bila kita dah dapat inverse ni, apa yang kita buat? Kita masukkan ke dalam yang asal. Masukkan ke dalam ini. Jadi macam mana? Kita tulis kat bawah. G. Okey, saya tulis ni G, F. Rap. F inverse X. Sama dengan. Okey. Yang ni tulis dulu. 5 tambah 2. X tolak dengan 2. Nampak ke korang ni? Faham tak tu? Ni asalnya X. Sudah masukkan dia ke dalam ini. Boleh? Ni nampak ni. Ni asal dia yang ni. Jadi ini. Boleh? Dapat tak? Faham? Faham bagi thumbs. Ada yang keliru pula. Senang je kan? Okey, so masuk je dalam ni, dalam ini. Okey, so ini nampak ini? Ini saling membatal. Krak. Jadi tinggal G saja, seorang-seorang kat sini. So, ini kembangkan dia jadi 5 tambah dengan 2X tolak dengan 4. So 4 tolak dengan 5. Dia jadi yang ni ruang lain saya nak guna. Okey. Maksud itu. Yang ni so GX sama dengan apa? 5 tolak dengan 4. Dia jadi 1. 1 tambah dengan 2X. Sama tak? Sama. Dan boleh? Yang nak kena faham adalah ini. Faham Bila masukkan yang songsang dalam ni, maka dia saling membatal. Boleh? Oh, siapa baru dapat hari ni? Oh, macam tu sir. Ya, betul. Itulah dia. Dia saling membatal. Okey. Dapat? Beres? Faham? Oi, masa kita dah ni. Dah 10:27 dah lebih banyak masa ni. Satu lagi benda. So, waktu bila nak inverse atau outside dari composite. Okey, kita tengok yang kedua pula. OIC. Kalau dia bagi GF X sama dengan 5 tambah dengan 2X. Dia bagi G pula.
dibagi gx sama dengan apa gx? 2x tambah dengan 1. Okey, sekarang dia nak cari fx. Okey, yang ni senang je. Yang ni tengok. Ini senang je. Okey, baik. Yang ni dia nak cari yang inside. In. So ni outside, inside. So ini buang. Boleh? Dah ready belum? Dah ready belum? Lupa pula nak tunggu. Okey, dah salin belum? Dah ready belum? Dah. Tulis. Tulis dulu, baru dah ready baru semula. Bagi thumbs kalau dah ready. Saya nak jawab soalan Nisa tu. Nisa kata, sir, waktu bila nak guna inverse ataupun composite ni, ini dia. Okey, ready. Dah. Umar dah? Dah. Fatin macam mana Fatin? Dah ready belum? Okey, baik. Bismillah. Baik. Di sini OIC. Sebab kita nak cari yang in. Jadi O ni kita buang. Tinggal lagi I dengan C. I ni apa? I ni adalah insert. Insert tu apa? Insert. Yang ni kan? Ini masukkan fungsi dalam ni. Yang insert. F masuk dalam ni. Lepas tu compare. Insert, compare. Macam mana insert dengan compare? Okay, insert and compare. Insert and compare. Macam mana tu? Okay, tengok. Fx masuk dalam ni. Jadi gfx. Perak. Okay, G. Masukkan? Okay, 2 F X tambah 1. Nampak tak semasukkan F tu dalam tu? Nampak? Semasukkan F dalam dia. Boleh? Semasuk dalam ni. Jadi semasuk sini. Boleh? Faham? Faham nampak Nampak tak? Insert masuk mana? F masuk dalam ni. Masuk je dalam ni. Perak jadi gini. Boleh? Okey, settle. Okey, settle satu hal. Lepas tu buat apa? Lepas tu kita compare. Kan? Kita dah masuk dalam ni. Kita compare dengan asal. Macam mana compare dengan asal? Kita ambil 2 mana tadi fx tadi? Okey. 2 fx tambah dengan 1. Ini 2. 2 fx tambah 1 sama dengan ni. Yang atas ni. Masuk sini. 5 tambah dengan 2x. Dapat guys? Dapat? Itu masuk compare. Maksudnya kita inside, lepas tu kita compare. Insertkan dia, lepas tu compare dia. Bandingkan. Kiri kanan. Boleh? Faham? Bila dah masuk yang ni, senanglah. Yang ni bawa sana. Yang ni pun bawa sana. Okey, satu bawa sana. So 2fx 5 tolak dengan 1 tambah dengan 2x. So sini akan jadi 4 tambah dengan 2x. Ni 2fx. So fx sama dengan 2 bawa sana. Ni darab jadi bahagi. So 4 tambah dengan 2x bahagi 2 bahagi 2. Sepecahkan terus. Faham tak setakat ni? Lepas tu potong. Ni jadi tinggal 2 tambah dengan x. Betul? Sama tak? Ni adalah fx sama dengan 2 tambah x. Nampak ini? Tada! Tak nampak? Apa yang tak nampak? Okey. Aisyah ni. Yang ni. Macam sini kan? Lepas tu pindahkan je. Pindahkan yang lain. Tinggal fx saja. Allah. Setukar.
Tadi guna marker merah, sekarang guna hitam tu tak nampak. Nampak tak sekarang? Tada, tinggal efek sorang-sorang. Dah nampak tak Asya? Asya dah nampak belum? Ni. Ni kan duduk macam ni. Lepas tu saya pindah. Pindah. Dapat ni. Takkan pindah pun senang aja. Oh, come on lah. Okay, dah okay kan? Okay, dah faham. Baik, cantik. Alright. This is how we do it. Habis guys. Satu topik hari ini. Pecah rekod. 1 hari, 1 malam, 2 jam. 2 jam. Kan habis satu tajuk. Tak, ni sebab 2 kan? 2 ni kan darab. Bila kita nak pindahkan, kita bahagi 2. Bahagilah. 2 ni bawa ke sana. So, sepecahkan siap-siap. Bagi 2 gitu. Lepas tu ni dapat ni. Faham Fadilah? Bukannya konsep dia mesti kena bagi 2. Tak, dia tengok apa kat sini. Kalau 3 dekat sini, bawa sana bagi 3. Boleh? Faham? Jangan pergi hafal pula. Jangan hafal. Yang ni dapat konsepnya macam ni je. Boleh? Kuncinya dekat sini adalah berlatihlah guna ni. Yang ni ingat yang ni je. Lepas tu yang ni. Boleh dapat. Yang ni fahamkan bahawa bila awak masukkan inverse ke dalam ni, awak akan boleh mansuhkan dia. Beres. Esok dah boleh mula praktis. Awak akan nampak, oh macam tu Oh macam ni baru nampak praktisnya. Faham? Kalau dalam buku ni, awak dah boleh buat muka surat. Awak dah boleh cuba. Cuba tengok muka surat 18. Okey. Okey, boleh cuba. Okey, yang fungsi songsang. Ya, betul. Fungsi songsang ini. Yang ni, songsangan. Ya, kenapa kurang betul? Apa soalan? Yang itu fungsi songsang kan se? Ya. Yang ni fungsi songsang. Fungsi songsang yang ni. Okey, yang ni dia nak cari outside. Dia nak cari outside punya, nak cari G. Dia bagi ni, dia cari nak ni. G tu dia kat mana? Kat outside dia. Maka outside, inverse dulu. Inverse apa? Inverse yang ni. Masukkan ke dalam composite. Inverse composite. Masuk dalam ni. Jadi yang ni boleh cancel. Faham? Kalau yang ni, kita nak cari apa? Kita nak cari yang inside. Bila nak cari yang inside, O ni buang. Okey, faham O buang, jadi I ni adalah insert compare. Insert maksudnya ambil dia, masuk dalam persamaan dia bagi, compare dengan yang dia ada. Boleh? Faham tak apa, nanti tengok video ni lagi, nanti saya akan bagi. Boleh Alright, kalau tu faham lah tu. Alright, baik, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Habislah kelas kita pada hari ini. Okey, ada soalan tak terakhir? Dah habis banyak masa kita ni. Hampir 2 jam kelas kita ni. Ekstra 15 minit. Korang okey? Korang okey? Okey, baik. Okey, ada soalan daripada kawan awak. Saya rasa boleh jawab tu. Soalan daripada AP. Korang boleh cuba. Nanti saya akan bagi jawapan. AP ada jawapan tak AP? Ada jawapan tak ni? Soalan ada jawapan tak? Oh, ada yang tak ada buku. Okey, nanti saya ambil soalan, lepas tu kita cuba buat. Okey, beres. Alright, tak ada masalah.
Saya akan ambil soalan, kemudiannya kita akan cuba jawab. Okey. Sekejap. Sekejap lagi ya. Kita tutup dulu kelas kita. Okey, sebelum kita tutup kelas, baik, ada apa soalan? Any question? Ada soalan tak? Esok kita jumpa yang form 5. Untuk kelas form 5. Esok pada waktu yang sama. InsyaAllah. Okey. Okey, adakah dapat sesuatu hari ini? Guys, dapat sesuatu hari ini? Dapat tak? Dapat tak? Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah SWT dah jumpakan kita malam ini, dan insya-Allah ada sesuatu yang baru kita belajar hari ini, walaupun sebenarnya kita habiskan dalam masa satu hari je. Satu kelas je. Saya tak sangka juga boleh habiskan satu kelas pula hari ni. Satu tajuk terus. Tapi tak apa, kamu boleh tanya soalan daripada dalam grup kita. Kalau ada masalah ke apa ke dalam masa seminggu ni tentang tajuk ini, boleh? Boleh. Tentang tajuk fungsi, kamu cuba buat. Lepas tu kalau ada masalah, sila tanya dalam grup kita. Boleh? Dalam grup kita sila tanya soalan dalam tu. Saya akan cuba untuk ajar awak. Saya akan tunjuk jalan kira macam mana. Alright. Izzuan kata selamat hari guru. Selamat hari guru. Selamat hari guru. Terima kasih. Banyak-banyak. Alright. Tak apa, tak ada yang terlawatnya. Better late than never. Okay. Baik. Senang ambil gambar. Kalau kamu dapat sesuatu hari ini, sila bagi had. Satu, dua, tiga. Alright. Okey, bismillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Okey, kita dah selesai dah kelas kita pada malam ini. Saya harap apa yang saya kongsikan ini dapat kamu manfaatkan. Mungkin boleh jadi sebelum ni rasa macam ragu-ragu dan tak faham. Mungkin kali ini bila dah masuk kelas ini, insya-Allah dia akan membuka mata awak untuk lebih faham Maths. Sebenarnya Maths ni tidak susah. Kamu kena guna cara yang betul, insya-Allah barulah kamu boleh dapat yang dengan betul. Okey, baik. Jadi siapa-siapa yang belum join lagi kelas CCO. Okey, kelas CCO pula. Grup dalam CCO, silakan join. Nanti saya akan bagikan link untuk kamu join grup percuma itu, kerana dalam grup itu banyak saya akan bagi panduan-panduan dan juga tip-tip study, tip-tip dalam Maths ikut topik. Okey, by topical. InsyaAllah sebenarnya saya akan banyak bagi apa saja yang sebenarnya saya boleh bagi pada kamu semua, supaya saya boleh bantu untuk kamu dapat cemerlang dalam matematik tambahan. Boleh Senang kalau boleh, ilmu apa yang saya ajar ini, kamu ajar pula kawan-kawan awak. Boleh Boleh? Saya amanahkan pada korang. Dan apa yang korang faham, sila ajar pada kawan-kawan. Kalau rasa korang tak boleh nak ajar kawan-kawan, ajak masuk grup. Senang. Ajak masuk grup, kau belajarlah. Kan senang. Macam tu. Boleh Okey, insya-Allah saya ucapkan terima kasih pada semua. Ada 19 ke 20 orang yang hadir pada hari ini. Tak apa, yang register ada dalam 70 lebih. Mungkin ada kesibukan masa tersendiri, tak ada masalah. Mungkin Allah SWT jadikan korang semua dapat join kelas pada malam ini untuk timba ilmu apa yang saya nak ajar. Okey, moga dapat sesuatu. Kelas yang pertama ni mungkin lambat sikit sebab apa, banyak intro tadi, lama sikit kan. Okey, jadi insya-Allah kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal asrina al insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Okey, lupa pula nak tanya semua okey Beres Kalau tak ada masalah sila bagi thumbs. Okey alhamdulillah, syukur. Okey, Nisa okey, alhamdulillah. Umar okey, Umar. Fatin alhamdulillah. Alright. Nurul Zaini macam mana? Okey tak? Happy? Happy boleh tengok balik soalan tu nanti insya-Allah. Kamu akan boleh jawab ni. Ini dia. Tu punya solusi dia. Okey, nanti insya-Allah saya akan cuba bantu untuk dapatkan jawapan dia. Alright. So jumpa lagi minggu depan, kita jumpa lagi sekali. Insya-Allah kita akan sambung tajuk fungsi kuadratik pula minggu depan. Baik guys. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ifa, terima kasih Epi, terima kasih Nisa. Terima kasih Kurotu Fariha.
Okay. Arwidio, terima kasih sebab join sampai sekarang. Kan banyak menyokong saya, alhamdulillah. Okay, terima kasih. Selamat Hari Raya Nisa. Yes, of course, selamat Hari Raya. Okay, Fadila, thank you very much. Alright. Okay, Fadila, thank you. Fatin, thank you. Muttaqin, alright. Terima kasih Muttaqin sebab join. Alright, alhamdulillah, jumpa lagi nanti minggu depan insyaAllah. Esok untuk Form 5. Kalau tak ada apa-apa, boleh join kelas esok. Okay, esok kita akan masuk kelas apa? Bulatan. Mungkin habis satu topik juga esok. InsyaAllah. Okay? Alright. Alright. Terima kasih. Amira. Alright. Amira tak sebut lagi nama dia tadi. Okay. Satu lagi. Ifah. Okay. Terima kasih Ifah. Okay Ifah Dapat sesuatu malam ni? Boleh Dapat Alhamdulillah. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Alright. Okay. InsyaAllah jumpa kalau Form 5. InsyaAllah jumpa lagi esok. Okay. Thank you very much. InsyaAllah.